Sebelum kita memulakan, ramai dari anda yang bertanya, bagaimana nak menang cawan ini? Sangat mudah. Anda hanya perlu mengimbas kod QR di akhir video ini dan masukkan beberapa maklumat ringkas. Mereka yang berjaya akan layak untuk memenanginya dalam setiap episod OMI kami. Sekarang, mari kita mulakan dengan episod ini. Ketika semakin banyak negara mempercepat vaksinasi, apakah akan berakhir peningkatan dalam sektor penjagaan kesihatan? Tahui lebih lanjut dalam episod ini. Selamat datang ke OMI episod kelima. Saya, tuan rumah anda Reza dari UOB Islamic Asset Management. Dalam 6 bulan yang lalu, semakin ramai orang yang diinokulasi dengan vaksin COVID-19 dan jumlahnya hanya akan naik menjelang akhir 2021 dan seterusnya. Ada antara pelabur yang mula risau sama ada mereka harus terus melabur dalam sektor penjagaan kesihatan global ataupun tidak. Pertama, tesis pelaburan penjagaan kesihatan kami tidak berlaku hanya kerana COVID-19. Sama seperti kita dihujani oleh berita mengenai COVID-19 selama 1,5 tahun yang lalu, statistik WHO menunjukkan bahawa pembunuh utama manusia masih banyak seperti barah, strok dan juga penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pernafasan. Statistik ini juga menunjukkan penyakit tidak berjangkit atau non-communicable diseases membunuh 41 juta orang setiap tahun, bersamaan dengan 71% daripada semua kematian di seluruh dunia. Oleh itu, selain pentingnya mempunyai vaksin dan rawatan yang berkesan untuk COVID-19, kita juga tidak boleh mengabaikan dalam menyokong inovasi dalam merawat penyakit tidak berjangkit yang lain. Dari segi inovasi, penjagaan kesihatan, saya percaya perkataan mRNA bukan lagi istilah perubatan asing bagi anda. Ia terkenal kerana vaksin oleh Pfizer-BioNTech dan Moderna untuk menangani COVID-19. Dengan kejayaan teknologi ini, kini terdapat lebih banyak penyelidikan yang menggunakan mRNA untuk merawat kanser. Marilah kita melihat ke hadapan dan menyokong inovasi ini untuk membantu kaum manusia dalam memerangi penyakit barah. Perspektif terakhir dan terpenting dari kami untuk melabur dalam sektor penjagaan kesihatan adalah efek inflasi ke atas kos perubatan. Kos perubatan telah meningkat dan dijangka akan terus meningkat. Malaysia juga tidak terkecuali. Inflasi perubatan telah meningkat pada kadar 2 angka dari tahun ke tahun. Dengan itu, apakah cara yang lebih baik untuk mengikuti kenaikan kos perubatan selain melabur dalam sektor penjagaan kesihatan itu sendiri? Itu sahaja masa yang kita ada. Sebelum berakhir, izinkan saya mengumumkan 3 pemenang bertuah untuk episod ini. Tahniah kepada pemenang yang bertuah. Rakan sekerja kami akan menghubungi anda tidak lama lagi. Sekiranya anda ingin memenangi cawan ini, imbas kod QR ini dan nombor anda ingin dihubungi. Mungkin pemenang seterusnya adalah anda. Ingat untuk like, share dan tinggalkan komen di bawah untuk topik yang anda mahu kami kongsikan. Sampai jumpa di episod seterusnya. Terima kasih.